Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, wasyadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alhimna ar-rushd wa'izna min syarri nafs. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwirna binur ilmik wa ba'idna nisyan. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin, wa ba'd. Yang saya muliakan Al-Fadil Tuan Imam bertugas pada malam ini, yang saya hormati Tuan Bilal, yang saya muliakan pengerusi masjid dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang saya raikan lagi saya sangat muliakan barisan para alim ulama, tuan-tuan guru, barisan para asatizah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pertama-tamanya, macam biasa, marilah kita merafa'kan kalimah syukur, tanda syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan kalimah alhamdulillahi rabbil alamin. Kerana pada malam ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberi keizinan kepada kita untuk kita bertemu bagi meneruskan kuliah kita. Moga-moga dengan kebaikan yang kita lakukan pada malam ini dan seterusnya merupakan suatu asbab yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala menarik balik segala balak bencana, menarik balik segala fitnah yang diturunkan di atas muka bumi sekarang ni. Moga-moga juga dengan kebaikan yang kita lakukan ini, tuan-tuan muslimin muslimat, menjadi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, lantas Allah taala menyelamatkan kita bersama. Jadi insya-Allah pada malam ni macam biasa, tuan-tuan muslim muslimat, sesambung kuliah kita baca kitab Al-Kabair, iaitu kitab yang menceritakan tentang dosa-dosa besar. Insya-Allah pada malam ni kita teruskan kuliah kita sampai ke dosa besar yang ke-16. Dosa besar yang ke-16 iaitu saksi palsu ataupun persaksian palsu. Yang ke-16. Baru ni kita baca yang ke-15. Ni 16 lah dah, ya. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menjadi saksi palsu ini tuan-tuan juga termasuk dalam dosa besar. Dosa yang menyebabkan azab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang kita tahu bahawa atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ni balak bencana dan sebagainya adalah disebabkan oleh kerana dosa-dosa manusia, dengan perbuatan-perbuatan manusia yang melampau batas sehingga menyebabkan azab Allah Subhanahu wa taala. Sebab dosa ni adalah merupakan penyebab kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah taala murka kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan azab dia sebagai peringatan kepada kita supaya manusia ini kembali balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana disebut dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazala hadhihi ummah tahta yadillah
fauqa kanafihi ma lam yumali'u qura'uha umara'uha wa ma lam yuzakki sulha'uha fajaruha wa ma lam yahinu khiyaruha asraruha fa izahum fa'alu zalika rafa'allahu yadahu anhum summa sallata alaihim jababiratahum fasamuhum su'al azab summa darabahumullahu bil faqati wal faqr. Jadi hadis ni menceritakan tuan-tuan tentang dosa kita sebelum kita masuk pada cerita kita pada malam ini. Macam saya katakan tadi, ya, dosa ni penyebab pada azab. Nabi kata, ya, selama mana orang-orang yang Nabi kata selama mana terdapat, Nabi kata, umat manusia ini yang mana dikatakan kata cerita Nabi sallam, ya, manusia ini sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita ni selalu dalam pemeliharaan Allah taala. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin, dia kata, ya, Allah taala itu sebaik-baik hafizah, penjaga. Dia jaga kita. Segala-galanya dijaga oleh Allah taala. Kalau Allah taala tak jaga, rasa tak ada harapan kita tuan-tuan untuk hidup atas muka Allah taala ni. Nabi kata manusia ni sentiasa dijaga oleh Allah SWT tahta yadillah, mana bawah tangan Allah, bawah jagaan Allah Ta'ala, ya? Dan juga wafi kanafih, di bawah jagaan atau perlindungan Allah Subhanahu Ta'ala. Selagi mana manusia itu, Nabi kata, yang macam mana Nabi cerita, iaitu yang pertama sekali, selagi mana Nabi kata malam yumali'u qur'aha umara'aha, selama mana Nabi SAW kata qura'uha, arti ahli-ahli Al-Quran, orang pandai Al-Quran lah. Kalau kita kata hafiz ke, ya, orang-orang ahli Al-Quran itu, ya, umara'aha, dia mereka ini menjadi tali barut kepada pemerintah-pemerintah yang zalim. Kalau ada je dosa, orang-orang ahli Al-Quran, orang-orang yang pandai Al-Quran ataupun orang-orang alim lah dengan Al-Quran ni, atau istilah dan sebut dalam dalam apa ni, Allah bin Mas'ud panggil hamil Quran, mereka ini menjadi tali barut. Tali barut ni artinya mereka bersekongkol dengan pemimpin-pemimpin yang zalim. Salah satu dosa, ya. Dan juga kata Nabi SAW, wa malam yuzakki sulha'uha fajaruha, dan selagi mana katanya orang-orang soleh, orang-orang yang taat pada Allah Ta'ala, orang-orang jenis orang soleh, ya, yang taat pada Ta'ala, mereka ini tidak mengagungkan orang derhaka, iaitu serta, ya, orang orang tak mengagungkan orang derhaka. Artinya orang-orang soleh tidak mengangkat orang-orang menderhaka. Artinya dia tak mengagungkan, dia tak memuliakan orang-orang yang derhaka pada Ta'ala. Orang soleh contohnya, ya, siapa orang soleh? Banyaklah orang soleh tu, imam ke, soleh lah kan, ustaz ke, kira panggil soleh lah, ataupun orang nama Saleh juga orang kali kan. Orang soleh, orang yang buat baik, selagi mana mereka tidak mengagungkan orang-orang durhaka. Artinya orang soleh ni tuan-tuan, mudah katanya dia bersekongkol dengan orang-orang ahli maksiat. Wa ma lam yahinu khiyaruha asraruha, dan selagi mana kata Nabi Islam tidak berlaku, ya, yang macam mana, iaitu orang baik itu tidak berpura-pura menghormati ataupun memuja-muja orang jahat. Nah, orang-orang baik, orang-orang bagus, perangai akhlak baik, tapi bagaimana mereka ini asraruha, mereka ini menyanjung, menghormati, ya, orang-orang yang jahat. Orang jahat dia sangat-sangat hormat pada orang jahat ni. Ni perangai itu. Ya, bila berlaku maksiat ini, dosa ini, kata Nabi sallam, fa iza fa'alu, ya, bila mereka lakukan dosa ni, fa iza fa'alu zalika, bila mereka buat dosa ni, ya, rafa'allahu yadahu anhum, lalu Allah Taala pun angkat tangan dia. Arti kata Allah tak jaga dah kita kerana maksiat ni. Baik, kalau kita renung di keliling kelalang kita, contohnya kita tengok, kita kaji, buka Facebook, tengok WhatsApp, baca sana, baca sini, berapa ramai jenis orang-orang ahli Al-Quran, tuan-tuan muslim-muslimat, ya, mereka ini termasuk bersama dengan
orang-orang yang zalim, menjadi kuncu-kuncu, menjadi orang-orang yang mencari alasan ataupun tukang menjadi tali barut kepada orang-orang zalim atau pemerintah yang zalim. Berapa ramai contohnya tuan-tuan muslim-muslimat, ya, orang-orang baik, orang-orang soleh, mereka ini menghormati, mereka ini contohnya mengagung-agungkan, ya, dan boleh duduk bersama orang ahli derhaka pada Allah Taala. Berapa ramai, kan? Begitu juga berapa ramai orang-orang yang mana mereka ini orang-orang baik di antara kita ni, ya, orang-orang yang baik, orang yang bagus, ya, tuan-tuan muslim-muslimat, yang mana mereka ini, ya, menghormati atau memuja, ya, mengagungkan orang-orang yang jahat. Orang nyata dah jahat, nyata dah ahli maksiat, nyata dah zalim. Jadi kita orang soleh yang baik ni, ya, menyokong dia dengan hujah-hujah dan berbagai. Maka sebab dosa ni lah, kata Nabi SAW, maka Allah SWT akan mengangkat tangannya. Artinya Allah tak jaga. Angkat tangan maknanya doa kita tak makbul. Kita minta Allah Ta'ala, Allah tak jaga dah. Kenapa? Kita bukan bahawa jaga Allah SWT. Bukan sekadar itu. Summa sallata alaihim jababiratahum. Dan mereka ini nanti akan dipimpin, ya, atau dikuasai oleh orang-orang yang zalim. Yang menjadi ketua-ketua mereka ialah orang zalim. Itu antara balak bencana. Bila Allah Ta'ala mengangkat tangannya, bila Allah Ta'ala tak jaga kita dan berbagai-bagai lagi, ya, begitu, ya. Dan bila mereka, kita, siapa-siapa saja, ya, Allah Ta'ala dah tak jaga kita, maka kita duduk bawah pemerintah-pemerintah yang zalim, orang-orang yang zalim, ya. Fasamuhum su'al azab, lalu mereka ini tuan-tuan menyeksa kita dengan berbagai-bagai seksaan, dengan azab dan berbagai-bagai lagi, dengan berbagai-bagai tekanan, dengan berbagai-bagai kesusahan demi kesusahan, bertindih-tindih kesusahan pada kita, ya. Lalulah manusia itu hidup dalam summa darabahumullah, Allah Ta'ala timpakan kepadanya bil faqatil faqr, Allah timpakan mereka dalam kehidupan yang melarat, ya, yang fakir, yang susah. Itu antara balak bencana Allah Ta'ala bila orang-orang semua buat dosa. Kita yang baik-baik bukan nak mencegah kemungkaran, bukan nak menegur pada maksiat, bukan nak menegur pada kezaliman, tapi kitalah antara penyokong-penyokongnya. Kita jugalah orang yang bersekongkol dengan dia, kita jugalah yang mengampu-ngampu kejahatan dia dan sebagainya. Maka balak bencana akan datang. Allah, tuan-tuan muslim-muslimat, ini yang kita takut, ya. Ini yang kita bimbang ni, tuan-tuan. Sebab itu bimbang dengan apa-apa dosa yang kita lakukan. Itu kemungkinan di antara, bukan kemungkinan lah, memang apa Nabi sebut adalah di antara dosa kita, tuan-tuan. Macam hari ni lah contoh, kita dicoba oleh Allah Ta'ala dengan virus ni, tuan-tuan. Tak apalah kita rasa susah hati, ya. Tapi sekarang dah bertukar, dah takut je. Orang sekarang tak takut dengan virus dah, takut saman. Saman takut sekali, tuan-tuan. Allahu Akbar. Main 1,000, 2,000 mahkamah, bukan kerja, tuan-tuan. Orang tak takut dah dengan virus COVID ni, kurang dah. Orang takut saman pula sekarang ni. Betul tak? Oh, hebat, tuan-tuan, tak angguk pun. Baguslah, ya. Gitu. Dah hilang dah. Jadi kita mikir, ni tertekan, stres betul ni, stres betul ni. Stres sangat. Kalau lupa mask, contohnya berlari balik ke rumah. Nah, kalau terpakai seluar pendek tak kisah pun. Ya? Agak saya lah kan gitu. Tak tutup bawah tak masalah pun. Kalau pakai sependa pun tak ada apa kan. Okey je. Tapi tak pakai mask jangan. 1,000. Ya, 1,000. Gitu tuan-tuan. Punya takutnya kita. Allah. Jadi kita bimbanglah tuan-tuan muslim-muslimat, ya, perkara ini akan berlaku, ya, dalam kehidupan kita dengan dosa ni. Jadi tidak ada cara lain lah, kata Allah SWT. Caranya, sebab itu kita kena bertaubat pada Allah Ta'ala. Itu saja ubat, ya. Selain pada vaksin, pakailah, tak masalah, itu ikhtiar kita. Tapi jangan lupa, jangan tak bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Kita kena bertaubat. Ada 2-3 perkara Allah pesan. Tuan rujuk dalam surah An-Nisa tu. Allah Ta'ala kata, illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billah wa akhlasu dinahum. Pertama sekali, dia kena bertaubat dengan Allah Ta'ala. Ini ayat ni, kalau tuan-tuan tengok dalam tafsir, dia menceritakan tentang orang munafik. Perangai mereka jahat, terlampau jahat sangat, sehingga dalam neraka nanti Allah campur dia. Ayat ini bermula ber innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Orang munafik ni oleh kerana jahatnya dia menentang Allah Taala, dia Allah campur dalam neraka. Nampak?
tingkat yang paling aspal, paling bawah kira neraka. Allah boleh ampun dia, Allah Ta'ala boleh maafkan dengan syarat orang-orang berdosa. Jadi kita kaitkan tuan-tuan dalam tafsir, tuan rujuk tafsir, bahawa kita ni kalau kita berdosa kena insaf dengan dosa kita, illal ladzina tabu, melainkan cara nak menyelamatkan sama ada pada azab Allah Ta'ala dunia dan akhirat, mereka ni kena bertaubat Allah Ta'ala. Wa aslahu, yang kedua, wa aslahu, mereka mesti memperbaiki amal. Mengikut tafsir kata memperbaiki, wa aslahu, memperbaiki akhlak dia. Cuba tolong fikir apa salah silap kita, salah laku kita, akhlak perangai yang tak tentu dan sebagainya, ataupun amal kita yang tak meningkat-ningkat, tak tambah-tambah. Kalau pada dulu dia baca Fatihah sampai ketua, tak baik semua Fatihah dia, tak jadi, tak ada perubahan langsung. Semayang pun gitu, kita kena tambah dan tingkatkan, buat perubahan, buat peningkatan pada amal kita. Itu yang kedua. Wa'tasamu billah, kita kena berpegang teguh dengan agama Allah Ta'ala ni. Kena pegang kemat-kemat dengan agama Allah Ta'ala ni, jangan lepaskan. Dan yang keempat, wa akhlasu dinahum lillah, kamu kena ikhlaskan diri kamu, ya, ikhlaskan diri, wa akhlasu dinahum, ikhlaskan kita yang dengan agama Allah Ta'ala ni. Ikhlaskan kita agama ni kerana Allah Ta'ala, buat sesuatu kerana Allah SWT. Hak ni lah barulah Allah Ta'ala kata faulaika ma'al mu'minin, mereka itu, ya, artinya orang munafik itu walaupun dia jahat macam mana sekalipun, ya, janjinya neraka Allah Ta'ala, tapi kalau dia sempat buat benda itu, mereka ini akan diletakkan bersama orang beriman Allah Ta'ala pada hari mahsyar nanti. Wa sawfa yu'tillahul mu'minin, dan Allah Ta'ala akan berikan kepada orang yang beriman itu ajran azima, pahala yang besar. Tuan-tuan muslim-muslimat, jadi maknanya ada cara, ada penyelesaian dia kepada perkara-perkara yang menyebabkan terlepas daripada balak bencana Allah Ta'ala dan sebagainya. Itu muqaddimah bertajuk ni lah, kan. Jadi sebab itu tuan-tuan, maksiat akan meningkat-ningkat kalau kita tidak ingat kepada peringatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan sekadar maksiat saja, tetapi akan meningkat-ningkatlah balak bencana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita pernah mikir kenapa tak hilang-hilang balak bencana ni. Pasal agak balak bencana ni, Allah, habis cara, habis buat dah, tutup dah, jarak dah, duduk di rumah dah, pergi kedai kopi tak boleh minum, buat dah contohnya. Apa pasal ni? Kita tolong rujuk Al-Quran lah, saya rasa itu terbaik, itu janji Allah Ta'ala. Dan jangan lupa, jangan buat dosa. Siapa buat dosa kena bertaubat. Baik, itu manusia tuan-tuan, kan nak kira, nak fikirlah, nak kira lah, ya, kan nak kira. Orang-orang yang melakukan dosa, termasuk dosa besar ke-16 ni, mereka ini melakukan apa dia? Mereka ini menjadi saksi palsu. Banyak, ya, menjadi saksi palsu. Menjadi saksi palsu ni tuan-tuan muslim-muslimat, maksudnya ialah tuan-tuan, ya, bahawa kita ni tuan-tuan muslim-muslimat dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan benda-benda yang bersabit palsu. Artinya kalau tengok dalam Quran, ya, tengok, kalau tuan ada buku tak boleh tengoklah muka surat 151 tu, ya, ada buku. Allah Ta'ala cerita iaitu orang-orang yang mana mereka termasuk, ayat ni sambungan daripada Ibadur Rahman, nak kenal tanda-tanda hamba Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala terima untuk masuk surga nanti. Ibadur Rahman ni hamba Allah SWT, yang Allah Ta'ala itu bersifat pemurah. Artinya Allah Ta'ala nak selamatkan dia, nak tunaikan hajat dia, tak datangkan masalah pada kehidupan dia. Antaranya dalam Quran tu, pada ayat yang seterusnya Allah Ta'ala cerita wallazina la yashhaduna zur, ya, yang pertama dia dan orang-orang yang telah memberi saksi palsu. Allah Ta'ala kata wa iza marru bil lagwi marru kirama, dan mereka boleh lalu, ya, dengan menjaga kehormatan dirinya. Artinya wa iza la yashhadu, mereka tidak menjadi atau tak menjadi saksi palsu. Saksi palsu ni tuan-tuan muslim-muslimat, maksudnya ialah tuan-tuan dalam satu perjanjian dan sebagainya, kita jangan mungkir janji, ya, ataupun kita sebagai saksi palsu kadang-kadang kita je lebih kata, ya, saya memang nampak, benda tak nampak pun. Kita menegakkan kita menegakkan kebatilan, itu saksi palsu namanya. Ini berlaku kadang-kadang. Nah, orang di mahkamah dan sebagainya, contohlah, bukan di negara kita tu tak takut lah. Contohnya, kadang kawan tu memang dah salah, betul dah salah, confirm salah dah, dia pasang lawyer tu akan cari jalan
mengeluarkan bukti-bukti, dalil-dalil mengatakan dia tak salah. Ini pun saksi palsu juga, sama. Sebab itu kalau ada lawyer lah pada malam ni, ramai lawyer nampaknya depan saya ni. Contohnya, kena ingatlah, jangan jadi lawyer mempertahankan kebatilan. Minta tolong tu. Kenapa? Dia dosa besar. Duit yang orang bayar pada kita tu, kalau kita menjadi saksi palsu, itulah yang paling bahaya sekali. Kita makan dan sebagainya, dia akan menjadikan bagaimana? Menjadikan punya rosaknya hati kita, rosak segala-galanya. Kan menjadi kita akan menjadi tamak. Sebab kita kan tuan-tuan kita tahu, Allah Ta'ala beritahu dalam Al-Quran tentang bagaimana keadaan manusia ni, dia menjadi rosak, menjadi punah. Oleh kerana apa? Antara lainnya ialah tuan-tuan muslim-muslimat, iaitu kerana hati mereka. Ini tuan-tuan boleh rujuk dalam Al-Quran Karim, ayat yang sentiasa dibaca. Saya ingat ramai para ulama datang ke surah ni contohnya, ataupun apa ni, ustaz-ustaz datang, memang banyak baca surah Asy-Syams ayat 9 tu. Ramai baca. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha tu. Ayat 9 dan 10 tu. Sungguhnya beruntung orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguhnya sangat rugi orang mengotorkan jiwanya. Apa makna tuan-tuan muslim-muslimat? Ulama mentafsirkan bahawa iaitu seseorang itu kalau dia dapat membersihkan jiwanya, dengan arti kata lain, sifat tamak tidak ada dalam diri dia, sifat-sifat mazmumah yang lain tidak ada dalam dirinya, bersih sangat jiwanya. Dia nak yang halal saja, nak yang baik saja, nak yang betul-betul dapat menjamin apa yang dia ambil, apa yang dapat itu adalah merupakan satu jaminan untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Cari harta pun gitu juga. Jangan tamak. Kalau bukan hak kita, tak usah ambil lah. Tak payahlah. Offer mahal ni, kena offer mahal ni. Ni kena nak menegakkan kebatilan ni. Ni offer mahal ni, berapa persen dia bayar? Tak payahlah. Kenapa? Sebab benda ini termasuk dalam kita, dalam kelompok orang terkeluar daripada ibadur rahman dan Quran. Buka tafsir. Buka surah Fussilat tuan-tuan, ayat 72 tu buka. Artinya kita buat kerja ni, kita direject oleh Allah SWT. Dia bukan masuk bawah ibadur rahman. Allah Ta'ala sebut wa idzal wallazina la yashhaduna wallazina la yashhaduna zur. Allah SWT kata, kalau dia tu sebenar ibadur rahman, sudah pastilah bahawa dia tidak akan memberi saksi palsu, atau tidak akan memberi ataupun menyokong kepalsuan. Dengan arti kata lain, dalam berbagai-bagai. Dan juga wa iza maru bil lagwi maru kirama. Dan begitu juga mereka ni bila lalu terhadap orang-orang yang buat dosa, atau mereka melintas nampak orang buat maksiat, kalau mereka tak nak tegur pun maksiat itu, sekurang-kurangnya mereka lalu, dan tidak mau duduk sama dia. Mana lalu gitu saja, tak akan berhenti, tak akan campur dengan dia. Itu dia. Nak sebut dalam yang disebut dalam dalam dosa besar ke-16 itu, iaitu saksi palsu ni tuan-tuan. Jaga dalam kehidupan kita. Bahaya sangat tuan-tuan. Yalah, tuan-tuan muslim-muslimat, bukan benda kecil ni, benda besar tuan-tuan. Benda besar. Benda kalau bersabit dengan akhirat ni benda besar lah tuan-tuan. Benda yang bersabit dengan akhirat ni benda besar. Kadang-kadang orang benda yang bersabit dengan akhirat ni dia rasa kecil. Hak besar mana? Hak besarnya kalau kena tangkap, masuk penjara, kena tu besar tu. Gitu rasanya, kan? Kita anggap itu, tapi sebenarnya hal akhirat itu paling besar sekali dalam urusan kehidupan kita. Sebab itulah tuan-tuan matlamat kita. Kan? Tengok dalam hadis Nabi SAW. Ada satu riwayat lah, ada satu cerita. Seorang sahabat dia, sahabat tuan-tuan, seorang sahabat, dia sahabat lah akhirnya. Dulu kalau tuan-tuan tengok dalam sirah tuan-tuan, dalam peperangan Uhud tuan-tuan, dialah Wahsy nama ni. Dia adalah orang yang membunuh Sayyidina Hamzah. Tuan kenal bagaimana Wahsy ni? Kenal? Tak kenal tak apa, macam kenal aje. Wahsy ni dia bunuh Sayyidina Hamzah dalam peperangan Uhud. Sayyidina Hamzah ni tuan-tuan pak saudara Nabi. Dia antara pak saudara Nabi yang Nabi sayang sekali. Sebab apa? Sebab masa mula-mula Islam, Sayyidina Hamzah ni orang yang sangat jaga Nabi. Ada satu kisah ketika mana Nabi baru mengembangkan Islam, masa tu dalam keadaan sir, rahsia lah.
Nabi berhimpun duduk di seorang rumah, di rumah seorang sahabat nama Al-Arqam bin Abi Arqam ni, tuan-tuan duduk situ, ya. Dalam satu kisah ni, geng-geng sabiqul awwalun. Sabiqul awwalun ni maknanya orang yang awal mula-mula masuk Islam. Tiba-tiba dengar satu ketukan pintu yang sangat kuat, kedegung gitu. Panas tu. Jenguk itu, yang datang tu punya Umar Al-Khattab. Umar. Masa tu Umar, tuan-tuan, masa tu tuan tahulah, tak cerita lah Umar ni. Ya memang garang betul tuan-tuan, masya-Allah. Kalau Umar tu memang tak ada siapa tak takut. Bila sahabat bila jenguk tu, Umar datang. Sahabat ramai kau stand belakang ke belakang dah. Ya. Lalu Sayyidina Hamzah bangun. Dia kata, ya Muhammad, tak apa, duduk ya Muhammad, biar saya buka pintu, kata Sayyidina Hamzah. Berani Sayyidina Hamzah ni. Dia tahu dah, datang mesti ada. Sambil dia kata pada Muhammad, dia pun cabut dah pedang dia. Sayyidina Hamzah. Tak apa kenapa ni? Ya ammi, wahai pak saudaraku, duduk. Biar saya buka pintu. Nabi pun berani. Lebih berani daripada Sayyidina Hamzah. Nabi buka pintu. Tengok siapa? Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tapi Umar datang kali tu tuan-tuan, yang bukan Umar datang nak membunuh, Umar nak masuk Islam. Ini ceritanya. Saya nak ceritakan. Jadi Nabi ni, oleh kerana Sayyidina Hamzah ni sangat jaga Nabi. Dalam perang Uhud dia dibunuh oleh Wahsy. Di Wahsy tuan-tuan, dia bunuh Sayyidina Hamzah. Tapi akhirnya Wahsy ni masuk Islam. Nak Wahsy masuk Islam, Allah beri hidayah, tunjuk pada dia. Ya, dia masa tu dia kafir, kan? Ketika Nabi datang menawan kota Makkah, bila dia dengar saja Nabi datang ke Makkah, Wahsy ni tak berani jumpa Nabi. Dia lari ke Taif. Tuan tahulah Taif tu biasa pergi. Duduk di Taif, tak berani nak balik ke Makkah ni. Dan sehinggalah sahabat-sahabat yang ada di Mekah pada ketika itu tuan-tuan, ya, sahabat yang ada di Mekah beritahu kepada Wahsy baliklah, kata dia, tak ada masalah. Muhammad tak ada, kami tak ada dimarahnya, tak ada diambil tindakan, tak ada apa. Baliklah, kata dia. Tak ada apanya, tak usah bimbanglah. Wahsy takut. Wahsy kata, aku tak sanggup untuk melihat wajah Rasulullah, kata dia. Pertama malu, yang keduanya takut. Walau macam mana pun sahabat pujuk, balik dia jumpa Rasulullah. Sampai balik berjumpa Nabi SAW. Tuan-tuan muslimat, ya, datang menghadap Nabi. Nabi tengok, ya, ada sirah mengatakan Nabi tak tengok beradab muka. Nabi tengok sebelah gini saja, jeling gini je. Lalu Nabi tanya, kamu ke Wahsy? Ya, saya Wahsy. Maka Nabi pun paling wajah pada dia. Allah, susah hati dia tuan-tuan. Kenapa? Bukan Nabi marah kerana Nabi tak sampai hati bila tengok pada Wahsy itu, teringat sangat kepada pak saudara yang dia sayang. Saudara dia tuan-tuan, ya. Lepas tu dia pun bila nampak macam Nabi tak suka lihat dia, dan Nabi kata, wahai sahabat, suruh dia luar lah. Lalu keluarlah tuan-tuan muslim-muslimat Wahsy. Nak ringkaskan cerita sikit, bertinggal seminit lagi, berkelik dah. Ya. Dalam satu peperangan ni, selepas Nabi wafat dah, peperangan dengan kelompok Musailamah Al-Kadzab ni. Tuan kenal Musailamah Al-Kadzab ni tuan-tuan? Salah seorang daripada manusia yang sangat mendurhaka pada Allah ni. Ketika Nabi wafat, dia pun bangun, dia bangkit, dia kata pada itu, saya Nabi selepas Muhammad, saya Nabi sekarang ni. Musailamah Al-Kadzab mengaku jadi Nabi. Pada zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, maka ada satu angkatan perang dihantar untuk membunuh orang-orang dan juga kuncu-kuncu Musailamah Al-Kadzab ni. Maka ketika itulah Wahsy turut dalam peperangan itu. Wahsy ambil tombak hak lembing hak dia tikam Hamzah tu. Dia kata, demi Allah, kata dia, aku akan bersihkan nama aku, dan juga kata, dengan tombak ini dulu aku bunuh Sayyidina Hamzah, dengan tombak ini juga akan aku bunuh Musailamah, musuh besar begitu, mengakui Nabi. Dia pergi perang, nak ringkaskan cerita. Lalu sampai di medan perang, beradab, dia nampak Musailamah. Dia pergi tanya, awak Musailamah ke? Ya, Musailamah. Ambil pedang, ambil lembing, zoom, dia tikam. Kalau tuan tengok dalam kitab dia cerita, dia tikam di dada ni tuan-tuan, punya kuat, tembus keluar ikut belakang ni tuan-tuan, punya kuat, tikaman, zoom, jatuh Musailamah. Apa Musailamah Al-Kadzab. Lalu Musailamah dipotong kepala, mati. Itu nak cerita. Kenapa dia buat itu? Kerana terasa sangat berdosa, dan dia kata moga-moga dia kata dengan apa yang dia lakukan, kerana dia orang tu menghina Nabi, mengaku jadi Nabi, maka dia mesti dibunuh. Biar saya yang membunuhnya. Masya Allah. Tengok ni tuan-tuan gayanya. Ya? Baik, balik pada cerita kita. Saya nak sebut tuan-tuan, bukan nak sebut apa. Saya nak sebut tentang dosa. Orang-orang beriman dengan Allah SWT,
Walaupun contoh dia tu masa kafir je, pada kafir mana patut kalau kita masa kafir, tak kisah pun, memang Allah Taala ampun dah dosa tu. Masa kafir. Masa dia tak Allah belum beri hidayah lagi. Sebab dia okey, tapi tuan-tuan, dia dalam hati dia tu sangat takut dosa. Kita kena gitulah dalam hidup ni. Dosa itu kena terasa sangat-sangat. Jangan tak rasa dosa. Sebab itu kita kena beringat dalam hidup ini kena jaga-jaga antara dosa besar. Ya, jangan menjadi saksi palsu. Kenapa? Sebab saksi palsu ini antara dosa yang besar. Nanti insya-Allah saya cerita bagaimana kisah Nabi menceritakan tentang saksi palsu ni. Ya, saya cerita sikitlah. Kata sahabat Nabi ulang cakap jangan jadi saksi palsu ni. Ya, Nabi sambil berdiri dia ulang sehingga sahabat kata lah banyak Rasulullah ulang, sehingga sahabat kata minta jangan, Nabi berhentilah khabar, jangan jadi saksi palsu, jangan jadi saksi palsu. Punya banyak Nabi cakap hingga sahabat kata minta berhentilah, cukuplah Nabi kata gitu. Ni tuan-tuan. Ya, insya-Allah kita sambung bulan depan tuan-tuan. Tak ada masa singkat sangat kan? InsyaAllah tak apalah. InsyaAllah yang penting untuk bawa balik pada malam ni tak usah pening-pening sangat kepala, ya. Tak usah fikir-fikir. Yang nak fikir ialah dosa kita. Ya, dosa kita. Yang nak fikir bagaimana cara nak membersihkan diri pada dosa. Yang nak fikir bagaimana cara kita nak mengelakkan diri kita daripada dosa-dosa yang berada di hadapan kita. Yang lepas kita bertaubat dah, yang akan ada di hadapan kita ni berbagai-bagai lagi ni. Ya, bagai pancaroba hidup kata orang ni, berbagai-bagai benda yang akan datang pada kita tak tahu. Makin kuat iman kita, makin kuat dugaan Allah Taala. Makin kuat iman kita, makin kuat dugaan Taala. Allahu akbar tuan-tuan. Ngerinya kita tuan-tuan. Kalau kita tewas di sini tuan-tuan, habislah hidup kita ni tuan-tuan. Ya, rugi serugi-ruginya tuan-tuan. Okey, sekalian saja untuk malam ni. Maafkanlah saya. Ya, kalau terkasar, yang salah tu memang salah saya, yang silap tu silap saya. Yang benar semua datang daripada Allah Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua bapa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa ya Allah anak isteri kami ya Allah. Ampunkanlah dosa seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat ya Allah, sama dia masih hidup atau telah meninggal dunia. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah dengan cobaan dan dugaanmu ini ya Allah. Selamatkanlah kami daripada balak bencana ini ya Allah. Kau suci bersihkan hati kami ni Allah, agar hati kami ni Allah sentiasa takut kepadamu ya Allah, sentiasa bimbang terhadap dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Allah. Dan ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah, agar kami tak mengulangi dosa-dosa yang lampau ya Allah. Ya Allah, padamu kami merayu, padamu kami harapkan pertolongan, padamu kami minta ya Allah. Selamatkanlah kami ya Allah daripada segala-gala mungkar dan maksiat ya Allah. Selamatkanlah kami daripada balak bencana ya Allah, dan selamatkanlah kami ya Allah daripada orang-orang yang menyeksa kami dan menyusahkan hidup kami ini ya Allah. Bantulah kami ya Allah, sebenarnya kami hamba sangat lemah ya Zal Jalal Ikram. Tahassuna bi dzil izzati wal jabarut wa atasamna bil mulki wal malakut wa tawakkalna al hayy alladhi la yamut. Isrif anna al bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin.